Masuk ni. Okay. Jap. Pergi dekat chat ni. Oh, dia pun cakap dengan Ijat ni. Ijat mana punya back chain tu? Oh. Dia hilang balik. Hilang balik. Hilang balik. Kau yang penting bina. Kau sudah beli link ni tak? Link dekat dalam Telegram. Testing. Okey. 2004. Ya, 2004. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada kesilapan teknikal sikit tadi. Sekejap. Dengar suara tak? Okey, sekejap. Okey, semua nampak skrin tak? Share skrin. Awal je. Okey, semua nampak skrin. Laptop baru. Testing. Hello, testing. Tak ada suara. Hello, testing. Terus. Chat dah kan? Chat dah. Okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampak skrin tak? Kita ada beberapa minit lagi sebelum market open. Okay, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat semua. Bye, saya tengah rasa lagi. Okay, tengok daripada segi teknikal, saya nampak potensi untuk market turun lagi. Tapi memang ada ciri-ciri untuk buyer sebabnya dekat sini ada signal. Ini untuk teknikal je lah, untuk teknikal. Okay, untuk teknikal, apa yang kita nampak dekat sini, market dah buat satu signal bullish kat sini. So kalau nak cari buy pun potensi juga nak cari buy, tapi mungkin bawah sikit kot. Saya ada sell kat sini. So kalau nak buy, saya ingat nak PO. Buy boleh Assalamualaikum. Okey, kalau nak buy, ambil peluang buy sekejap. Okay. Okey, situasi macam ni nampak masih potensi buat penurunan. So masih sell. Korang target apa hari ni? Masih sell lagi ke? Ya. Oh, sell.
Abang masih wholesale lagi So masih fokus pada sell lagi lah. AD pun sell. AD punya PO dah kena PO kan. Cuma apa yang saya tengok dekat sini, ini ada satu signal lah. Tapi signal ni still bila je boleh breakout. Kat sini. So ada satu signal bullish mapping. Selagi kalau tak breakout zone ni, potensi lah market mungkin touch lagi. Tapi kalau tengok pada time frame yang besar, lebih besar, macam monthly punya time frame kan, nampak masih ada lagi ruang untuk market jatuh ke support. Kalau tengok kat sini, ruang ini adalah support. So market potensi jatuh ke support lagi. Masih potensi lah. Jadi boleh dah hold position saya. Okay, untuk malam ni saya rasa kalau siapa yang tanya nak entry yang terbaik sekarang, kalau ikutkan yang terbaik open time frame besar atau ataupun H1, cari tempat market breakout. Kalau dekat sini kita tak nampak, M30 pun tak nampak, M15 pun tak nampak, market dah jatuh. Okay. Aizat tanya, korang tahu tak sebab apa market naik semalam? Masih boleh sell sekarang. Sebab nak sell sekarang boleh sell sekarang. Okay, tapi market boleh retrace dekat area sini. Sebab ini adalah zone breakout Market breakout dekat sini. So, market boleh retrace dekat area di sini. Siapa nak letak PO dekat sini pun boleh. Siapa yang nak masuk sekarang, jagalah margin. Okay, jangan margin. Tapi still, dah boleh masuk lah kalau nak masuk. Abang masih wholesale Salam dari Danut. Dari Danut. Yes, Eddie, betul. iPhone 14 keluar semalam. Lagi seminit lagi. Market dah breakout support. Kita tengok dekat sini, kat H1. H1, market ada support. So, saya target dia breakout sikit lah. Terjun. Terjun patut naik sudah. Bagi disambung tu je. Saya rasa je. Okay. Okey, sama terjun guys. TP. Okey, dah ada kena TP dah. Okey, go channel. Kalau nak buy area support. Kalau nak buy pun area breakout. Kalau tengok dekat ni H1, dekat sini ada satu area breakout ataupun area resistance breakout dekat sini. Kenapa dia tak boleh? Okey, dekat sini pun ada satu area breakout. Area market breakout ada dekat sini. Area resistance yang market breakout. So potensi kalau nak buy boleh buy sampai sini lah. Sorry, kalau nak sell boleh sell sampai area sini. Boleh masuk lagi sell. Tambah lagi sell. Dan nak cari area entry dekat area sini lah. Market boleh naik balik sampai sini lah. Try dekat dulu. Okay, semalam market buat kenaikan yang agak mencanak juga dia naik. Semalam ada launching iPhone 14. So itu antara sebab market buat kenaikan semalam. Okay, siapa yang nak sell sekarang stop loss?
Dekat atas ni. Stop loss dekat atas resisten ni. Kalau nak masuk sekarang pun boleh. Masuk sekarang. Stop loss still berada di atas resisten. Stop loss atas resisten. Jadi siapa-siapa yang masih first time join untuk sesi live trade ni. Ada siapa-siapa kat sini yang first time? Ke semua dah second time, third time? Oh, ada 2 orang. Oh, ada juga yang masih baru kan? So, kat sini saya start lagi lah. Tak ada kita lihat. Scalping $80. Oh, Hazwan pun baru first time. Hazwan pun baru first time. Oh, ada berapa orang yang first time ni? Oh, Hazwan first time. Ada baru first time. Pas tak. Safwan, hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi. White pun first time. Ramai betul yang first time. Okay, untuk yang first time sesi live trade ni kita adakan setiap hari setiap hari pukul 9. Semua hari tu lewat sikit, ada salah faham teknikal sikit. Adi selinterik. Adi padu. So untuk korang yang first time join, dah lama tak MC dah. Saya siapa itu? First time tak MC dah 2 bulan ni, alhamdulillah. Giordano 130 GBP. Dah profit 180 GBP. Bila tu nak close. Okey, kalau macam ni, market potensi buat kenaikan sedikit lagi. So kita take profit juga sikit. So, kita tunggu kat atas sikit ke. Tapi market kalau dia buat momentum sell terus, kerana dia terus. Kerana CSM tu ikon ni micro, ikon micro. Saya hari Jumaat, kami juga biasanya saya trade ikon micro je. So, siapa yang masih nak hold sell, boleh hold sampai sini. Ni ada satu zone ataupun area market breakout ataupun area. Sebenarnya kalau ikutkan pattern, ini pattern apa? Ini adalah pattern HNS, National pattern. So ini adalah zone untuk re-entry buy kalau ikutkan lah. Jadi kalau nak sell, sell sampai sini. So sampai sini sama ada kita nak buy ke ataupun kita nak hold sell, tengok keadaan. Apabila market sampai, kalau market sampai di sini, korang boleh analisa lah sampai sini. Kalau ada signal buy, boleh masuk. Kalau tak ada signal buy, to hold di sell. Ini tengok yang dekat time frame M1, market nak breakout support, so dia akan pergi kepada resistance. Tengok resistance. Resistance paling hampir dekat dari sini. Dekat M1 kat sini. Bagus. Okey, tu resistance paling hampir. Kalau breakout resistance tu, dia potensi pergi dekat M5 punya resistance. Oh, M5 tak ada. M5 ni susah kan dia nak pergi sama resistance ni. Mungkin dia ambil skor body je. Fish. Punya dia. Oh, staff. Ni apa ni? Duta. Boleh jadi duta. Okey, boleh. Start apa? Okey, kan kalau kita mohon buy tu cikgu. Dah withdraw. Giordano dah withdraw dah. Nak buy pula. Kalau nak buy, pulang dah. Kalau faham nak buy kat mana, tu pulang boleh buy. Saya pun target kalau naik pun sampai ke area sini. Potensi lah sampai ke area sini.
Saya tengok zone nak buy tu. Zone nak buy dekat area sini area sini pun area breakout juga, tapi dia dah break dah kat sini. Dah break. So potensi dia pergi kepada next support. So next support dekat area sini. Selagi tak sampai ke support tu, cancel je. Kan? Lagi tak sampai support, sambung sell. Tapi kena ready dengan stop loss. Kalau macam ni, stop loss letaklah atas resistance ni. Letak je atas resistance tu, stop loss. Sebab apa? Sebab market kalau breakout area resistance, so potensi dia pergi ke next resistance. So next resistance dia ada dekat atas ni. Kalau tak nampak, dia boleh nampak dengan line chart ni. So dekat line chart ni ada satu resistance yang ada di sini. Okay, kalau breakout resistance tu boleh, kalau saya cut loss, dia potensi pergi ke arah resistance lagi ke arah trend line. Kalau tengok sini, ini boleh consider sebagai trend line. So market pun boleh potensi kat sini. Tapi fokus, macam saya cakap dah, fokus tadi masih pada fokus sell. AD pun sell. AD punya dah berlapis-lapis dah sell. Berapa orang? 109. Dengar tak suara? Jordan dah buy dulu dah. Alamak, ikan ni Jordan dah buy dah. Saya macam menambah sell lagi ni. Tapi saya ready dengan SL je dah. So market ni betul-betul dah dekat low kan, dah dekat bawah. So bila-bila dia boleh retrace. Boleh retrace balik ke atas, cari trend line ke atas. Sini cari trend line, sana cari resistance. So market boleh buat apa-apa sahaja. Sebab dekat jauh, dekat bawah ni. Ini pun ciri-ciri nak sambung sell lagi. Siapa nak layer? Layer. Ini aku micro Saya riskan tadi $120 lebih kurang. Tengok laju naik. KM1 nampak macam Junam Okay, stop loss kat mana? Kita tak stop loss kita kat atas resistance ni. Breakout resistance, kita cut laju-laju. Tak breakout resistance, kita telan je lah profit yang ada tu. Dia dah install, cuba buka. 18. Ini dah sampai support. Tak tahu dia install apa je, kau check lah. Siapa nak TP kat support ni pun dah okey dah. Kau nak install apa? Oh, dah atas dah support. Alamak, naik balik. Naik balik kita cut je lah. Oi, lantun. Cut loss lebih kurang $15. Cut dulu, tengok setup. Okey. Dekat H1, dekat M30 saya nampak potensi naik pergi ke resistance. Ni tempat ni dah breakout. Cari tempat re-entry ni. Tapi fokus macam kepada sell. Okay, dah sampai ke area resistance. Dah sampai area resistance. Breakout tak resistance ni. Okay, reverse. Aku cut loss dekat berapa dolar ni.
Naik balik. Semua dah bising, naik balik. Apa dia? Ni nak suruh re-entry ni. Tengah cari port untuk re-entry Okey, ini tempat re-entry. Okey, tempat re-entry. Sekejap dekat M5 dah tempat re-entry. Semua orang dah tengok laptop masing-masing ni. Saya tempat re-entry ni. Tahu masuk DSC? DSC sana 147. Kalau macam ni kan, market dah buat kenaikan, kita nak tunggu apa? Kita tunggu signal je. Signal sell. Kita boleh tarik trend line kat sini. Tengok tarik trend line. Trend line dah breakout kat sini tapi tak breakout resistance. M5 dia. Okay. Ini adalah zone breakout dia. Zone breakout dekat sini, area sini. Kalau open line chart, ini adalah zone breakout. Kenaikan ni boleh touch semula dekat zone breakout ni. Okay, dekat M15, H1 pun ada, M30 pun ada. Okay, ini pun ada zone breakout. So dekat sini lah area untuk re-entry sebenarnya. Okay. So cari peluang dekat area-area yang dekat tu. Ataupun boleh tunggu signal sell. Okay. Market sampai sini lagi kita paku lagi. Ada fly lagi ni. Judan tadi ada fly, ada buy kan? Untunglah tu. Dia buat retrace berapa pip ni? Dekat hampir 200 pip retrace. So tunggu dekat area sini. Dah ada signal baru kita masuk. Okey, untuk siapa-siapa yang nak join sesi kelas kan, saya dengan Pok Cik, kita orang akan adakan sesi road tour untuk adakan kelas secara offline. So siapa-siapa yang rasa nak join kelas tu, sebenarnya borang dah diberi dekat link untuk ni. Sekejap ya. Okay. Dekat sini dah ada borang untuk pendaftaran. So kelas ni percuma je tapi ada yuran pendaftaran. Kelas ni sekejap. Okey, kat sini. Dah ada link ni. So link ni korang boleh okay. Boleh daftar dekat link tu. Okay, kita try lagi sikit. Tak lost dah. Kelas okey. Eddie, kelas kita orang buat satu, kira ada beberapa hampir semua negeri lah kelas. So road tour kita orang akan buat road tour daripada mungkin starting daripada JB, dekat cyber pun ada. Maksudnya setiap negeri ada lah insya-Allah. Mungkin akan, kalau ada permintaan untuk Sabah dan Sarawak pun kita akan ke Sabah dan Sarawak. So, saya plan nak berjalan sikit lah, nak buat kecil kelas road tour.
Okey, daftar dulu dekat link. Kelas tempat untuk kelas tu nanti kita akan bagi tempat, lah. Kalau kita dah dapat tempat, kita akan confirmkan tempat sama ada kita sewa dewan ke, sewa dewan kelas ke. Tengok berapa ramai yang ada dekat setiap negeri. So kalau setiap negeri misal kata ada lebih 50 orang, so kita akan sewa dewan. Itulah. Kita akan sewa dewan untuk adakan kelas, kemudian kita akan adakan discuss. Dan tak silap saya ada juga Puak Cik sediakan siapa yang nak join mentoring selepas kelas pun boleh juga. So boleh tanya dekat Puak Cik kalau untuk sesi khas lah. Okay. Okay, untuk market malam ni kan, apa yang saya tengok potensi market sebenarnya pergi dekat area breakout. So, kalau tengok kat sini, ini saya kata ada zone breakout. Kemudian ini pun sebenarnya ada zone support kat sini. So market buat rejection sebenarnya dekat area support. Tapi potensi untuk market turun lagi tu ada kan. Biasalah kalau kena sidai, tak ada kena sidai mana pun kan. Jadi apa yang kita nak letakkan sebenarnya dalam market adalah macam mana kita nak kawal kita punya risiko. Macam saya kalau hari Khamis, macam sebelum ni hari Isnin saya dah withdraw dekat lebih kurang 3 kali withdraw lebih kurang. Kalau tak ingat dekat sini. Mana saya dah buat kali withdraw. So tinggal berapa hari ni biasanya saya akan layan market Khamis dengan Jumaat. Dia tak terlalu banyak risk lah. Lebih kurang dalam 2 ke 300 dolar macam tu. Jadi layan market, layan setup ni. Okay, ini pun boleh tunggu signal sini. Ini pun boleh tunggu signal ni. Kalau macam ni, dekat template M1 macam ni, okay, stop loss kita boleh letak atas resistance. Letak atas shadow ni. Sama lagi sell. Breakout tak support. Okay, tunggu support ni breakout. Oh, support tak breakout lagi. Support tak breakout, potensi lah naik atas balik. Okay. So, dia touch area support. Support ni tak breakout. So masih lagi berpotensi buat kenaikan sampai ke area resistance. Tapi kita tunggu je dekat resistance nanti. Kalau market buat setup dekat resistance, Finbase merah berdarah. Finbase masih merah, tapi itulah dia buat kenaikan sikit. Mungkin sebab investor, kan iPhone kan baru launching kan. So investor pun masuk dekat Apple punya stock market kan. Semalam tu market terbang. Saya semalam ada loss dekat Nasdaq. Banyak jugalah loss dekat Nasdaq. Dan dapat kat Nasdaq pun banyak. So macam pulangkan balik kat broker semalam. Biar dia ambil penumpang dulu. Tapi view market ni masih lagi agak jelas lah untuk market buat penurunan. Tinggal tambah entry je. Hold je.
Saya rasa tim GST yang lain pun masih hold position sell. So masih hold lagi position sell. Okay, untuk korang yang baru-baru dalam trading kan, siapa yang dekat sini trade dah belum sampai setahun, kemudian masih lagi cari cari tune untuk macam mana nak konsisten, macam mana nak make profit yang konsisten, apa yang perlu dibuat, apa perancangan. Siapa yang trade tapi belum ada perancangan untuk apa dalam korang punya trading, korang punya sistem trading, perancangan korang dalam trading. So sebenarnya bagi saya perancangan ni perlu ada dalam bila korang start involve dalam bidang ni. Bila korang tak ada perancangan dalam bidang ni, korang akan dia kalau ada perancangan dia akan jadi kemas sikit lah. Cara korang trade tu akan jadi kemas. Okey, Wira nak tanya tuan paling banyak rugi dalam sekali trade berapa tuan? Saya paling banyak rugi, saya rasa ada dekat $2,000 kot. Saya rasa ada dekat $2,000. Sekali trade ada hampir dekat $2,000. Pernah lah sampai $2,000. Tengok bergantung pada capital lah. Kalau kita biasanya bila saya buat satu profit baru-baru ni, saya pun profit dekat 25k USD tu. Saya withdraw dekat 100,000. So saya akan ambil lebih kurang 10% untuk saya masukkan balik dalam broker masukkan balik dalam account trading dan saya trade balik. Okay, Graham Syafiq kan, okay, dia kata soal lagi merah hold, biru sekejap dah close. Okay, dia macam ni, kita waktu kita trade kan, kita kena tahu ataupun kita kena belajar dan kita kena tahu potensi market pergi ke arah mana. Itu yang penting. Bila kita faham potensi market, potensi pergi ke arah mana, contohnya macam saya kata, saya nampak potensi market pergi ke arah sini. Bila saya nampak potensi pergi ke arah sini, saya faham, okay, saya akan cari setup sell sampailah market menuju ke arah sini. Tapi anda kata market libas balik. Okay. Bila nak pergi ke arah sini, adakah market wajib pergi ke arah sini? Dia takkan ikut cakap kita. So, saya ada satu setup yang membatalkan arah. Maksudnya, arah ni mungkin dia akan pergi, tapi setup ni boleh batal dengan apa? Dengan apabila market breakout resistant. Contohnya, market breakout resistant ni. Okay, market buat satu candle bullish dan the breakout area resistant. Bila market breakout area resistant, so saya consider penurunan ke arah ni batal. Jadi, apa yang saya perlu buat, saya kena cut loss dan saya kena tukar position buy. Nak buy sampai mana? Okay, saya punya buy, kalau market breakout resistant, kita boleh tukar position buy sampai ke arah resistance sini. Target dia. Sebab apa? Sebab apa sampai di situ? Sebab ini adalah tempat yang agak clear ni kat sini. Zone ni, kalau ikutkan clear sangat kat sini. Kalau market breakout je area resistance ni, potensi market breakout terus pergi ke next resistance yang berada di time frame H1 dekat arah sini. Dan zone ni agak clear, maksudnya dia tak ada campur-campur SNR. Tapi selagi market tak breakout area resistance, saya masih lagi follow ataupun analisa market potensi jatuh sampai ke arah support. So apa yang diperlukan dekat sini untuk time frame kecil, kita buka M1, M5, kita perlukan satu signal. Contoh macam ni, kalau ada signal engulfing ataupun bearish yang melebihi bullish punya candle ataupun candle sell yang melebihi candle buy, contohnya kat sini. Kalau dibuat macam ni, candle sell melebihi candle buy. Kalau di close kat sini, bermakna dekat sini kita faham seller dah mula masuk balik dalam market, so kita boleh letak entry. Okay, dekat sini pun kita apa ni? Sell cantik. So dekat sini pun ada trend line. Dia tak lepas lagi trend line. Trend line pun tak lepas lagi. Tapi signal dah ada. So signal dah ada, boleh cuba masuk lagi. Tapi ini saya risikokan dekat ni $120 je. Tapi dah tinggal $55 dah. Dan untuk pengetahuan korang, saya masih ni, saya ada kaki tekan. Kat market saya dekat dengan. Sebab tu saya ada tu boleh withdraw 23k, 20 berapa? 22k. Saya withdraw sebab
Memang saya tekan sikit lah. Kalau ada setup biasanya saya tekan. Tapi walaupun saya tekan, saya ada tempat dekat mana kalau setup tu batal, saya akan cut loss. Cut. Saya pernah banyak kali cut loss sampai 5-6 kali cut loss kerana account TMC. Tapi tak apa. Sebab saya berusaha banyak kali layan setup. Bermakna dekat sini kita layan, kita entry dengan apa yang kita faham. Dengan setup yang kita faham. Kalau macam ni nampak ni, trend ni dia tak breakout lagi. So bila tak breakout lagi, dia potensi test area resistance sini, area sini resistance pun dia potensi untuk test lagi. So berjaga-jagalah. 58 untuk apa ni? Okey, ini nampak ni zone re-entry. Inilah zone re-entry yang sebenarnya. Area apa? Area market breakout. So tu saya cakap bila market buat breakout dekat area support, contohnya ini area support dan market breakout, ini sebenarnya zone entry yang sesuai dekat sini. Saya bukan tak nampak tapi tadi dah sell kau pula kat bawah ke. Dia dalam trading satu lagi, kita jangan biasakan diri kan. Sell dekat support, harap market terjun lagi. Dia kalau boleh kita nak sell, cari zone yang sesuai untuk re-entry sell. Cari zone yang sesuai. Jumpa yang zone yang sesuai, barulah kita entry. Itu yang sebaiknya lah. Nampak ni? Ini trend dia, nampak? Trend dia cantik je. Bermakna kat sini, potensi dia buat kenaikan lagi. Ini nak buy lagi ni. Zai, nak buy lagi. H4 dah sampai kan? H4 dah sampai ke? Sampai lah trend naik dia. Dah, dia kat sini? Aku buy Patutlah. tadi. Aku dua je. Mana? Trend. Apa? 10 dah? Sampai kan? Patutlah. Tak close all lah. Bantai baik pula. Dia nanti dia sikit. Duit balik. Ini Pak Cik dah buy dah. Sorry, saya tak pasang indicator. Ini ada sell pula. Sekejap Ya tu range set tu. Ini re-entry sell ada tempat re-entry. Ada masih ada tempat re-entry sell. Tapi setup tu tadi dekat ni saya tak nampak ni. Saya tak pasang. Ni dekat H4 kan. H4 pun close bearish. So H4 ni sekejap Wah, H4 ni close cantik lah Zai. H4 ni kalau korang tengok H4 ni dia close dekat atas ni. H4 ni dia close dekat tempat-tempat dekat resistance ni. So kalau H4 close kat sini biasanya lah dia akan turun balik kemudian dia akan buat bullish engulfing macam tu. Mengharapkan bullish engulfing. Tak apa, kita ambil sikit punya sell tadi dah ada retracement tak? Ada retracement, kat sini ada retracement. Bunyi elektrik. Okey, dia turun sikit lagi sampai MA10 ni, MA5 10. MA10 line merah ni saya tengok kalau dia buat rejection, dia close line entry. Okey, kalau macam ni dah signal sell dah ada. So PP1, PP1 boleh target dekat area sini. Support ni. Support ni target PP1. Jangan di breakout ke atas balik sudah. Tarik trend line. Tarik trend line, dia dah break. Masih hold buy. Patutlah Junano buy. Ada setup Pak Cik, saya tak pasang MA10. Penat je mengkaji MA10. Saya dulu mengkaji MA10 tu waktu ni sebab ada orang cakap apa
MA yang ada dekat dalam broker yang broker bagi itulah MA yang terbaik. Dia cakap macam tu. So kita kaji MA memang pakai sampai sekarang lah, pakai MA 10 ni. Kadang MA 10 ni kalau starting dia nak buat perubahan arah pun kadang dia dah bagi signal. Kerana dia dah start bingkuk-bingkuk sikit macam ni, dia start buat perubahan arah, dia start breakout, kemudian tak lepas support, tak lepas buat kenaikan. Sama juga macam ni, tak lepas buat pertukaran arah, tak lepas buat kenaikan. Jadi MA 10 ni sebenarnya penggunaan dia adalah lebih kepada permulaan perubahan arah. Tapi kena ada belajar setup juga lah. Okay. Tak ada masalah. Setakat ni tak ada masalah. Saya bukan setakat withdraw daripada masuk dalam akaun bank. Hari-hari saya withdraw. Dekat saya transfer 10k dekat dalam akaun CIMB, 10k dekat saya punya akaun. Hari-hari saya withdraw. Hari ni pagi pergi withdraw 20 ribu ringgit. Lepas tu esok lagi withdraw lagi. Esok lagi withdraw lagi. Saya tak pergi kat bank. Saya tak nak. Ni MA 10, EMA 10. Okay, ni dah sampai support, boleh TP. Okay dulu. Sikit. Kalau breakout support, kita hold lagi. Nampak ni breakout tak. Dah sampai EMA 10 dah ni. Kalau breakout support, breakout EMA, kita hold. Okay, breakout. So kalau breakout, kita hold lagi position. Siapa yang nak TP, boleh TP. Ambil sikit. Okey, yang lain kita hold dulu. Okey, dalam trading kan, banyak kali saya sharing. Dalam trading, apa yang saya buat membuatkan sistem trading saya berubah adalah selepas saya ada satu keazaman ataupun saya ada satu matlamat apa yang saya perlu buat dalam trading. Biasanya kalau korang semua trade kan, korang involve dalam bidang ni, korang tengok trade, tengok orang entry, tengok apa semua, secara tak langsung fokus utama korang adalah dekat apa? Korang punya fokus utama jadi dekat apa? Korang depo, korang trade, apa fokus utama korang bila nak trade? Maksudnya korang tekan, analisa kat sini, apa fokus utama? Apa korang punya fokus utama dalam trading? Bila korang deposit, korang nak trade, apa fokus utama dia? Fokus itulah yang menyebabkan korang akan konsisten. Kemudian fokus itulah, okay, macam Aziz Penang nak, dia kata nak grow. Lagi, siapa? Cuba respon. Nak cover loss yang lama-lama. SL dulu. Faisal Zakat. Lagi. Apa fokus utama korang? Okay, dalam trading, kita kena dalam trading ataupun dalam kerja buat kita kan hari-hari kan, sebenarnya kita perlu ada satu matlamat yang mana matlamat tu kena betul-betul jelas baru korang buat benda tu. Okey, matlamat tu kena betul-betul faham apa sebab korang nak buat semua ni, baru korang involve dalam benda tu. Korang fahamkan apa yang korang nak. Saya close dulu. Cari re-entry sekejap Re-entry. Okay, re-entry ada dekat sini. Area market breakout. Sama juga. Ini adalah area market breakout. Ini area market breakout. So dekat sini boleh cari peluang untuk entry. Kalau entry kat sini, stop loss berada di atas resistance. Di sini. Okay, jadi ramai sebenarnya trader-trader dekat Malaysia ni, terlampau ramai. Sebab saya nak cakapkan adik saya pun dah jadi trader kan. Adik saya ustaz dan mengajar kat madrasah pun jadi trader. Dan saya rasa dekat dalam ni pun ada juga, saya rasa ada kot macam Azhar, dia pun ustaz kat, dia pun dah jadi trader. Okay, bila saya faham, bila semua orang nak involve dalam bidang trading, apa yang korang nampak pertama sekali adalah untuk macam mana nak buat profit, betul tak?
korang fikir macam mana aku nak buat duit banyak sikit, macam mana aku nak bina profit, macam mana aku nak apa? Nak profit dahsyat-dahsyat sikit, jadi macam tu. Okay, saya cuba sell kat sini dekat area market breakout. Bila dia market breakout, so stop loss dia adalah tempat market buat perubahan arah. So market buat perubahan arah, dia boleh naik lagi, dia boleh buat perubahan arah dan naik atas lagi apabila market breakout area resistance atas ni. Selagi market tak breakout area resistance atas ni, so potensi market buat penurunan semula. So ini adalah zone market breakout. Maksud zone market breakout adalah ni, support. Market breakout area support. So dekat sini kita boleh sell. Dekat sini pun kita boleh sell dekat area resistance sini. Ni pun boleh jadi tempat untuk sell. Kemudian nak sell kat mana lagi? Nak sell lagi dekat resistance atas ni pun boleh sell lagi. Atas ni. Market touch atas ni pun boleh sell. Itu adalah zone-zone yang sesuai untuk sell. Kemudian stop loss dekat mana? Stop loss berada di tempat market buat perubahan arah. So market buat perubahan arah apabila apa? Apabila market breakout area resistance atas ni. Selagi tak breakout area resistance atas tu, so masih lagi fokus dia untuk sell tu masih ada. Jadi dalam trading, selain daripada kita faham maksud kita, okey, dia berbeza bila kita involve ataupun kita letakkan diri kita dalam bidang trading, kita target aku deposit untuk dapatkan duit. Contohnya, aku deposit ni untuk apa? Untuk buat profit, untuk buat duit, untuk buat ni. Dia berbeza dengan orang yang ada matlamat, kan? Orang yang ada matlamat, dia target aku trade profit ni nak buat apa? Berbeza dengan orang yang tak ada matlamat, aku trade, aku deposit untuk dapatkan duit. So duit tu nak buat apa? Itu kemudian dia fikir. Okey, bila dia fikir kemudian, bermakna fokus dia adalah semata-mata duit. Contohnya, macam kita rasa macam, okey, dalam aku trade ni, aku nak buat profit. So, bila korang fokus utama korang dekat profit sahaja, kan, dekat nak buat profit je, itu fokus utama. Jadi secara tak langsung, kalau korang dapat $5 pun sebenarnya dah capai korang punya matlamat. Faham tak? Matlamat tu dah capai. Bila dah capai matlamat, dia akan jadi sampai situ je lah. Mindset tu akan create kita sampai situ sahaja. Tapi kalau korang ada satu matlamat yang lebih besar, contohnya, okay, aku trade bukan nak buat profit, tapi bukan saja nak buat profit, tapi aku trade daripada profit ni aku nak buat apa. Contoh macam saya selalu ajar, kita target untuk dapatkan zakat, untuk bayar zakat, ataupun macam korang ada urusan keluarga ataupun keluarga yang tengah duduk dekat hospital ke, atau yang sakit, ataupun mak ayah yang perlukan kewangan ke. Jadi kita punya cara trading kita, dia secara automatik akan jadi bersistem. Kita akan trade dengan lebih kemas, kita akan trade dengan lebih jaga-jaga, sebab kita ada benda yang nak dicapai. Faham tak? Kita bukannya saya saja masuk dalam market, orang tekan entry buy, kita tekan entry buy, orang tekan entry sell, kita tekan entry sell, orang cut loss, kita cut loss. Jadi kalau kita lebih kemas dalam kita punya sistem trading, kan, kita akan sentiasa tengok dekat mana peluang. Kalau kat sini ada peluang, kita masuk. Kat sini risiko besar, kita elakkan join. Dia macam tu. Dan secara langsung itu adalah pengurusan. Okay, pengurusan diri kita sendiri. Okay, macam ni, kalau market naik balik ke atas, dia respect dekat MA10 ni, bermakna kita kena berjaga-jagalah. Potensi naik ke atas lagi. Bila market dah respect dengan MA10 ni, biasanya saya berjaga-jaga sikit lah. Sebab kalau dia touch MA10, dia tak breakout, dia naik ke atas balik, maknanya MA10 ni dah jadi apa? Dia dah jadi trend line. Dia mula jadi trend line. So bila dia dah mula jadi trend line, kadang saya kena perlu berhati-hati sikit. Kalau macam ni, MA10 dekat time frame M15, dia buat rejection. So ini kita boleh consider sebagai trend line dia dekat time frame M15. Okay, trend line dekat sini. So dekat M5, trend line dia dekat sini. So view market dia akan jadi macam ni. Okay, jadi kalau market nak break ke bawah, dia kena break trend line ni. Kalau dia nak naik ke atas, kena break trend line ni. So kalau kita letak position sell, stop loss kita perlu berada di atas resistance, iaitu zone di mana pertukaran arah berlaku. Tapi andai kata kita buy, zone kita, stop loss kita perlu berada di bawah area support, di mana
market boleh buat terus, maksudnya market boleh follow trend terus dan terus terjun ke bawah. So ada dua keadaan kat sini. Ini market dindong-dindong kat sini. So bila kita ada matlamat yang jelas, macam saya kan, saya punya matlamat asalnya saya nak buat sekolah. Asalnya saya nak buat sekolah. Bila buat sekolah kan, saya mulakan trading tu dalam kira agak kerap dan trading. Saya cuba dapatkan $1,000, cuba lagi dapatkan $1,000, cuba lagi dapatkan $1,000. Saya kerap buat benda yang macam tu. Banyak kali lah saya kata dapatkan 1,000, dapatkan 1,000, dapatkan 1,000. Tapi hasilnya saya lost balik. Tapi bila saya sendiri ajar dengan dekat orang lain kan, macam mana kita punya income boleh bertambah dengan zakat. Saya buat sendiri dan saya bukanlah nak tunjuk dekat orang, tapi saya buktikan sendiri kan. Kalau korang follow saya punya Facebook, saya ada post macam mana saya punya zakat daripada dulu. Kalau tengok zakat saya RM50, RM250, kemudian ada kenaikan sampai 300. Kalau siapa yang follow saya punya Facebook daripada dulu, kadang ada 500, kemudian naik jadi 1,000. 1,000 tu adalah satu achievement yang saya rasa dulu saya tak boleh bayangkan macam mana saya sebagai satu orang yang maksudnya biasa-biasa je. Saya satu orang yang biasa-biasa je, tapi saya boleh keluarkan zakat sehingga RM1,000. Jadi saya target okey RM1,000 ni saya pegang dia supaya dia konsisten. Tapi tengoklah, bila kita buat benda tu dengan sungguh-sungguh kan, kita buat benda tu dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah tambahkan rezeki dan alhamdulillah saya punya zakat tu berganda sampai 2 ke 3 kali ganda. Oh, nama FB saya IB Kashaf. FB saya IB. Okey, itu nama saya punya IB. Kiraan zakat. Kiraan zakat adalah 25%. Okey, kita wajib dikeluarkan zakat apabila cukup haul. Cukup haul ni dalam bayar zakat, kalau ikutkan kita lebih kurang, kalau kita ada pendapatan, okey. Kalau kita ada pendapatan lebih kurang 1,780 tak salah saya. Kita perlu keluarkan zakat sebanyak RM40 lebih. TP dominant. Ini saya sell. Saya tengok ni, ini trend dia. Trend. Okay, nak cari trend senang je. Kalau guna line chart pun boleh. Ambil je area resistance ataupun guna shadow pun tak apa. Tarik ke sini, nampak trend ni masih menghala ke apa? Masih menghala ke bawah. Walaupun ini dah breakout, tapi market sampai ke area resistance, kemudian dia buat trend. So saya target market masih boleh buat penurunan. Sama je macam target awal saya kat sini. Market potensi pergi balik dekat zone dia breakout. Zone breakout dia kat sini. Ini zone market breakout dekat sini. Zone market breakout ada dekat area sini. Ataupun dekat area support pun boleh jadi. Area support dia ada kat sini. Ni pun area support yang tadi dibuat retracement ni kat sini. Ni area support dia. Okay. Masih fokus sell lah. Saya akan fokusnya sehingga apa? Sehingga market buat perubahan arah. So, market buat perubahan arah apabila market breakout area resistance ni. Ini adalah zone untuk market buat perubahan arah. Maksudnya daripada market buat kejatuhan ni, market nak buat satu kenaikan terus, market perlu breakout dari sini. Kalau ada breakout ni, maknanya dia nak naik dah. Dia nak naik sampai sini. So cut loss lah cepat-cepat. Saya consider cut loss lah. Kalau market breakout je area resistance ni, ataupun saya warnakan satu line kat sini, line warna apa? Warna biru ke? Kalau breakout je area situ, saya consider cut loss je. Kalau breakout area sini, boleh cut loss, kemudian potensi market terus naik ke atas. Dekat H4 ni memang agak cantik sebenarnya. Kalau ikutkan port chip punya setup ni, ataupun kita punya TMT ni, ini memang zone untuk entry buy sebenarnya. Okey, tapi saya sell lagi. Tengok area sini.
Tapi tim GSC yang lain macam Fisal masih wholesale dia orang masih pegang wholesale sebab situasi fundamental menunjukkan masih lagi risk off, maksudnya masih lagi situasi untuk selling. Cuma technical ni kadang-kadang macam itulah market kadang boleh pergi lagi ke retracement, dia boleh pergi lagi ke atas. Tengok keadaan. Lagi tak breakout resistance, macam itulah. So, bila kita ada satu keperluan yang kita rasa penting untuk kita capai kan, so secara tak langsung kadang-kadang kita secara automatik kan kita akan tersusun jadual kita macam mana waktu kita nak trade dekat US Open, macam mana kita nak trade waktu Euro Open, apa yang kita nak buat dengan akaun kita kalau kita ada baki tinggal. Saya secara terus terang hari tu kan saya ada loss yang begitu banyak dekat berapa K total saya rasa dekat 5K 5, 6, 7 dekat 8K USD. Itu adalah waktu saya koyak saya koyak sebab apa dia jadi macam tu, dia sebab emosi. Emosi ataupun desakan, dia terdesak waktu tu. Saya cut loss dulu nampak pattern ni kenaikan ni masih ada sebab nak tanggung, kalau tak menanggung floating. Saya cut dulu cut sebab nampak market buat kenaikan ni. Breakout area resistance ni memang dia nak fly ke atas ni. So bila hari tu saya loss dekat 8K USD kan, punca dia adalah sebab emosi lah, emosi. Sebab saya tekanan waktu tu ada orang minta hutang, segeralah orang minta hutang segera. Dan orang minta hutang emas, hutang emas yang dah tersontot lama tu kan, orang minta dan paksa saya bayar, dia buat ugutan. Jadi saya agak desperate untuk cari income. Asalnya saya deposit $1,000, lepas tu loss, $1,000 loss. Kemudian saya guna commission dekat tim GSD punya commission saya pakai, lepas tu loss. Semua loss. Maksudnya tak ada satu pun profit kan. Last kali bila dah tenang balik, saya rasa apa dah aku buat ni, loss semua dekat 8K USD. Saya rasa, so bila saya cari ketenangan balik, saya tengok kat mana silap apa semua, so saya grow balik dan dapat balik, maksudnya grow balik, recovery balik 8K USD tu. Tahu tak dengan bermodalkan berapa? Tahu tak dengan bermodalkan berapa? Saya ada dia dekat handphone lama. Dengan bermodalkan, siapa boleh teka bermodalkan berapa? 100. Hampir 100. Lagi 500. Lagi. Siapa dapat teka ni, saya bagi dia $50. Siapa dapat teka dengan jumlah yang tepat lah, jumlah yang tepat. Dia 100 lebih, $100, 150, 100, okey. 180, siapa yang nak 180? 180, berapa orang nak 180? 180, lagi, 158, lagi 170, okey ramai. 170, 175, 180, 160, 100, saya cari jumlah yang tepat 180, 130, 140, 120, 120. Siapa jawab tepat? Okey, saya kata dah ada orang yang tepat jawab dah. Dah habis dah. Oh. Kejap, korang tak boleh komen dah. Kejap saya dapat Wan Razo. Siapa ni Wan Razo ni? Dia jawab 185 USD ni. Wan Razo. 185 USD. Kan ada siapa yang nanti minta kat saya, PM kat saya bagi $100. Wan Razo nanti tak minta kat saya bagi $100. Saya recovery balik akaun 8K USD bermodalkan $180 je. Dan benda tu ada dalam indeks global.
Sebab apa? Sifat tak sabar kita dalam trading kan. Dan bila kita tak sabar, kita tertekan, kita ada problem, kita tertekan, kita tak sabar, kadang kita nak cari cepat. Ada setup kita entry, bukan tak profit, kemudian kita try hold, tak TP, kemudian account loss. Kemudian saya buat lagi, deposit balik. Saya dah buat account tu sampai $5,000 pun ada. Saya buat account yang 1K USD, dah profit $5,000. Saya hold lagi sebab nak cari, nak bayar duit, nak recovery loss satu hal. Kemudian nak bayar lagi yang apa? Hutang orang satu hal. Saya nak lebih lagi. Dah saya 5K USD pun drop balik MC lagi. Saya depo lagi $1,000. Dia benda tu jadi berkali-kali. So dengan sebab sistem yang tak kemas, bermakna saya trade dalam keadaan emosi dan saya target untuk buat profit, nak bayar hutang. Dia sebenarnya dalam trading, kalau ada satu situasi yang mana kita boleh maintain, kita boleh tenang, kita boleh nampak setup dan kita boleh faham, ini setup kita. Ini adalah tempat kita layan entry. Ini adalah tempat sesuai untuk entry. Kita faham benda tu. So, benda tu boleh jadi dalam keadaan kita tenang dan kita relax je. So, kalau kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan rasa macam saya kan, nak bayar hutang cepat, nak settlekan benda cepat. Asalnya duit tu bukan tak ada, duit ada. Tapi duit tu adalah duit sekolah, duit tu adalah duit keperluan saya. Saya tak nak guna duit tu. Kan, duit bukan tak ada. Saya boleh je bayar hutang dengan duit yang ada dalam tangan, tapi saya cuba nak cari duit dekat apa? Dekat dalam MT4 ni, kan. Tapi nak cari duit tu dengan keadaan desperate. Saya tekan tak jadi. Tekan tak jadi. Dah profit sampai 5K USD profit, pun hold lagi, nak cari lagi sampai 20 sampai 10K. Last sekali MC lagi. Banyak kali buat benda yang sama sampai akhirnya 8K USD, saya senyap sekejap. Kan? Elok sepatutnya cukupkan je sampai 10K kan. Tapi 8K USD saya dah kira-kira alamak aku makin banyak pula last ni. Kemudian kita tenang sikit, cari kat mana silap, kemudian kita buat balik. Oh kat sini. Okey, kita layan je setup yang sama. Last sekali dengan berbekalkan saya tahu tak saya buat apa? Saya pergi dengan wife pergi arah Yapim kan. Kemudian dia ada satu gelang tu, gelang yang dah rosak tu. Saya pergi dekat sana kan. Pajak saya guna hanya 180. Pajak tu dapatlah dalam 3,000 ke 4,000 something. Okay, saya gunakan 185 USD je. Saya target okey, ini adalah risiko yang saya letakkan. Dia dah mula jaga risk lah. Dah mula kira-kira okey, risiko macam ni, 10% macam ni, 10% macam ni, 5% macam ni. Dah mula buat kira-kira. Lepas tu trade pun tengok setup je. Okey, ini setup kita, ini setup buy kita, ini setup sell kita. Bila dah ada macam tu, account grow balik. Saya grow balik jadi 3K, grow balik jadi satu entry dekat Hong Kong punya index, grow balik. So macam itulah cerita dia. Bila dah tenang. Okey, bila kita ada satu perkara yang kita nak buat ataupun perkara yang kita nak capai dan kita buat dia dengan keadaan tenang, biasanya insya-Allah dia mudah untuk kita capai. Tapi kalau kita buat dalam keadaan tertekan, kita nak settlekan hutang. Saya faham ramai dalam ni yang trade sebelum ni saya ada tanya, nak trade nak buat apa? Nak selesaikan hutang. Kan? Hutang tu adalah tekanan dan boleh kata kalau ustaz saya ajar dulu kan, saya ada guru-guru saya beritahu hutang ni kadang-kadang dia berkaitan dengan dosa. Hutang ni kadang-kadang dia berkaitan dengan dosa, dengan salah. Sebab kadang-kadang kita hutang orang, kita kata, tak apa bang, tahulah kan kita hutang orang macam mana. Kau pernah tak ada orang datang jumpa kau orang nak berhutang? Tolonglah saya susah ni kan. Nanti minggu depan bayar. Dia punya minggu depan tu selepas tahun pun dia kata minggu depan. Setahun pun minggu depan lagi. Hutang tak settle kan. Hutang ni sebenarnya benda yang susah sangat nak bayar. Jadi dia menyebabkan tekanan. Kadang kita dah ada duit tapi okey, cikgu macam mana nak trade Hong Kong dengan DEX? Okey, ada je dekat dalam ni. Kalau kat sini, pergi dekat bahagian simbol. Okey, pergi dekat bahagian simbol dekat sini, pergi dekat indices ni. Okey, cari dekat sini DEX 30. Okay, DEX 30 ni open waktu dia pukul 3 petang. 3 petang adalah waktu aktif dia. Sama macam Dow Jones pukul 9.30. DEX pukul 3 petang. Kemudian Hong Kong pukul 9.30 pagi. Hong Kong ni HSI ni. Hong Kong ni HSI ni. Okay. Okay ni. Hong Kong ni DEX. Okay. Dalam sesi Asia,
Hong Kong adalah di antara indeks yang volatility dia sangat-sangat laju lah. Tapi taklah selaju Dow Jones. Kemudian Nasdaq Zero indeks DAX adalah indeks yang apa, yang laju untuk market jual volatility dia, pergerakan dia laju lah. Hasan. Okey, siapa yang jawab 180 tadi? Saya hadiahkan $100. Kita profit banyak-banyak buat apa kan? Kongsi-kongsi lah. Kongsi-kongsi. Siapa ni? Mana satu ni? Wan Razo tadi. Wan Razo. Saya tengok Wan Razo yang jawab pertama. Saya perasan Wan Razo tadi. 170. Saya kata jawapan yang tepat 175. Tak apa. Okey, untuk akan datang kita akan adakan kelas. So kelas yang saya adakan ni, kita akan belajar teknikal, belajar macam mana nak kemaskan. Dia bukan saja belajar macam mana nak entry, tapi belajar lebih macam mana nak mengurus apa yang kita ada. Kadang-kadang kita ada satu benda, macam contoh duit banyak. Saya ada kenal satu, waktu saya mula belajar trading, saya kenal satu profesor tu, dia mengajar kat USIM. Dia kata student dia kan, student duit banyak. Starting dia trade dekat dalam apa, dalam instrumen forex apa semua tu, dekat forex, dia trade dekat gold ke apa semua. Dia deposit 1 juta USD. 1 juta USD, duit banyak. Tapi dia hanya belajar tekan trade je. Dia tekan buy, yang ni tekan sell. Dia belajar benda tu je. So dalam masa berapa hari account grow sampai 2-3 juta. Dia kata, oh senang je trade ni rupanya. Lepas dia profit tu tak sampai berapa minggu, account tu MC semua. So dekat sini cerita dia adalah macam mana kita nak uruskan apa yang kita ada. So benda ni kita nak belajar secara slow, sikit-sikit sampai kita faham. Sebab bila kita pandai uruskan apa yang kita ada, walaupun kita loss pun, kita akan rasa macam aku masih boleh buat profit lagi. So dekat sini dia tak akan ada isu, okey tekan, alamak MC stres, pening kepala macam saya itulah kan. Okey. Dari satu pengalaman yang buruk dalam kita punya, bukan pengalaman buruk, satu benda ataupun musibah yang terjadi dekat kita ni, kerana dia adalah satu ilmu yang kita akan pegang sampai bila-bila. Okey. Wah, sudah. $1 dua. Siapa nak $100 nak pakai, minta kat Wan saya transfer dekat Wan nanti. Wan nak masuk dekat account trading ke nak masuk dekat account bank? Boleh PM saya dekat email. Okey, dekat sini ada siapa yang dalam keadaan situasi tengah susah sekarang? Maksudnya situasi dia dalam keadaan dia tengah pressure, tengah tekanan, tengah perlukan sangat bantuan. Siapa ada situasi sekarang macam tu? Dia dalam situasi yang agak sempit. Macam sempit tu, banyaknya. Go channel. Asfar, sempit macam mana tu? Go channel macam mana? Sempit dalam keadaan yang macam mana tu? Baru kerja Singapura, balik licin. Bukan kerja Singapura patut balik ni ke? Duit berkepuk-kepuk ke? Ini salah sifir ni. Patut kerja Singapura balik dah kali kedua, kali tiga dah ni. Go channel belum dapat kerja. Faiz hutang banyak Faiz. Kita tengok market nak naik ni, biarlah dia naik. Tengok. Jangan breakout resistance. Kalau dia breakout resistance ni, kita tukar position je lah. Kalau dia breakout resistance, position ni daripada focus sell tadi, saya consider market nak buat kenaikan. Sini kan, saya consider market nak buat kenaikan. So kenaikan bersama mana? Okey, dekat H4 ni agak clear juga market boleh naik sampai resistance ni. Ini agak clear ni. Benda ni agak cantik juga untuk kita jadikan di zone target. Okey, dalam trading biasanya saya akan letak satu zone untuk kita target market. Kalau dia nak retrace, potensi sampai mana? Saya suka macam tu. Bila kita tak nampak potensi sampai mana, dia akan boleh hold. Jangan dia cari 32 sini. Kalau cari 32, alhamdulillah. Okey, dengar sini market index kan, dia jarang buat kejatuhan. Market index dia jarang buat kejatuhan yang besar, yang banyak tau. Market index
biasanya dia akan pergi satu hala saja. Okey, dia akan pergi naik je sampai bertahun-tahun. Sebelum ni kalau tengok dekat history yang lepas-lepas dekat monthly punya ni kan, ini adalah kenaikan bertahun-tahun. Kenaikan ni. Kenaikan ni adalah kenaikan bertahun setiap tahun. Berapa daripada tahun 2009 sampai 2015 naik je. 2015 sampai 2018 naik je. So, apa yang terjadi sekarang ni apa yang berlaku adalah market buat retracement, penurunan. Penurunan ni adalah penurunan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Bila penurunan ni ditunggu-tunggu kan, bila penurunan yang sangat kita nanti-nantikan, so bila market turun, simpanlah sikit capital untuk fokus buy. Okay, macam Warren Buffett bagi tahu kan, market potensi buat kenaikan sehingga 1 juta 100k kan? Dia kata potensi price ni, potensi untuk indeks Dow Jones ni potensi mencapai 100k USD satu unit. Sekarang ni satu unit bersama dengan 31,000 kan, 700 sekarang. Dan ini adalah kejatuhan retracement yang agak besar selepas apa? Yang agak besar selepas COVID. Kalau tengok sebelum ni, ini COVID yang paling besar. So kejatuhan sekarang ni ada kejatuhan yang agak besar. So sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, bila dah jatuh banyak macam ni, kita tinggal cari peluang kat manalah nak cari entry buy. Betul tak? Kan? Faiz, ada cara tak cikgu teknik mudah faham? Yes, sebenarnya saya banyak belajar macam-macam cara. So apa yang saya buat sekarang, apa yang saya ajar dan apa yang saya akan sampaikan dalam kelas biasanya adalah teknik mudah, yang mana dengan teknik itu korang boleh full margin tapi tak MC. Macam tu lah. Bukan saya nak janji apa-apa tapi itu adalah kebiasaan saya layan market lah. Saya layan market biasanya saya kaki hentak sebenarnya. Saya kaki hentak. Bukan kaki hentak tu menunjukkan saya bagus ke, saya tak ada. Sebenarnya saya suka cari bila satu-satu peluang tu ada kan, dekat situ kita nampak point, dekat situlah kita entry lah. Macam Warren Buffett kan, dia ada seorang PA dia yang jadi billionaire juga dengan sebab satu peluang. Warren Buffett kan, dia ada seorang PA. So PA dia ni jadi kaya sekelip mata, hampir jadi kaya sebab dia ada satu peluang. Dia waktu Warren Buffett beli saham Apple ke apa, mula-mula beli saham Apple ke macam mana, tapi dia punya PA dia follow Warren Buffett punya entry. Maksudnya dia letakkan semua, hampir kebanyakan capital dekat tempat tu, kemudian zoom, market terus grow dan dia jadi jutawan jugalah. Situasi yang sama juga kan, biasanya saya buat, nampak satu setup, biasanya saya akan entry betul-betul lah. Cake like pancake. Oh, siapa ni? Okey, dalam kelas ada ajar ke cikgu? Yes, dalam kelas saya ada ajar macam mana sebenarnya dia daripada pengurusan kewangan. Contohnya macam korang ada akaun $1,000. So nak hentak dalam market dengan satu setup yang sharp, setup yang betul-betul kita faham setup ni dan kita nak layan setup ni, apa yang kita kena buat? Kita kena kawal risiko dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan terkawal, walaupun kita full margin sekalipun, kita tekan layer, tapi kita faham market kalau nak pergi ke mana, kalau nak retrace ke mana. Benda tu kita faham. Stop loss dekat mana. Semua tu dah detail, baru boleh tekan. Dia bukannya tekan tanpa ilmu, tekan saya saja tekan. Oh, ini kena tekan, kita pun nak tekan. Tak ada. Tekan tu kena faham sebab apa nak tekan. Dia bukan saja tekan. Okey, market dah fly. Saya tukar position sebab nampak ni lah. Nampak signal kat sini. Ini signal lah ni. So bila ada signal, kita tukarlah position buy lah pula. Okey. Tapi tak apa kan, sebab saya pernah cut loss waktu saya open copy trade hari tu. Saya pernah open copy trade kan, market last saya cut loss last kali account tinggal $5 je. So masa tu deposit minimum $50 yang join copy trade kan, dan cut loss tinggal $5. So $5 tu ya biasa orang $5 dah tak trade dah. Tapi saya kata dalam indeks ni dia berbeza. Selagi ada amount dalam kita punya account trading, selagi kita boleh entry, selagi itulah account boleh grow. So apa yang saya buat kan, daripada $5 jadi $25, jadi $50 balik, kemudian jadi $70, jadi sampai $80 something.
sampai boleh profit but recovery, sampai boleh buat profit. Sebab ini market index. So kena faham lah. Okay. Tukar position. Dia sell kat loss lah tu. Okay. Tekan dah menang. Cik Wan ada Cik Wan. Cik Wan berkhabar Cik Wan. Bagi entry buy juga. Okay, kalau macam ni, okay. Ingat saya cakap tadi, kita nak cari peluang entry di tempat market breakout. Faham tak? Kalau market breakout area support ni, dekat sini, market breakout area support, tunggu sikit beberapa, sabar sikit kan. Market retrace kat sini. So, kita cari entry. Tapi anda kata dah terus fly macam ni, ini jadi area resistance ataupun area support akan resistance. Sampai lah. So, dekat sini kita boleh cari peluang untuk re-entry. Cari peluang. Kalau macam ni, situasi dia macam ni, nampak tempat yang nampak sebenarnya kat sini ni, resistance ni. Ini tempat yang clear lah. Sebab Tu ini, arah dia. sebab ni clear jalan ni. Ini tak ada orang cakap, kalau saya dulu dengan Puak Cik cakap ini highway. Highway. Cik pun ada Cik. Cik ada tak kat sini Cik? Highway. Kat sini ada highway. Dia tak ada roadblock kat sini. Kalau market tak patah balik ke breakout macam mana cikgu? Kalau market tak patah balik tak ada rezeki lah. Kalau market tak patah balik memang tak ada rezeki lah. Tapi biasanya situasinya market akan pergi balik dekat tempat dia breakout. Cumanya kalau dia pergi momentum macam ni, biasanya dia punya area entry dia dekat sini je. Dekat area sini je. Inilah nak tunggu dekat area sini. Rupa-rupanya siut kat sini dah jadi dah. Kat sini je. Ni dah dekat dengan MA50 ni. H1. Mungkin akan retrace sikit. Jadi Nanti dia break macam H1 M30, balik lagi. saya kan lepas pasal sejak pakai indikator ni dia berantu lah kan. Indikator ni. Market macam ikut indikator lah. Exponential atau tu? Market ni macam ikut indikator. Asalkan indikator je dia nak buat retrace. Asalkan indikator je nak buat retrace. Ini H4. Oh, H4 kat sini. Untuk H1 ni? Dekat H4, dekat area sini. Nampak? Ya, aku nampak macam nak break je. Break macam H1, kau tak H1 break macam ni. Ini macam nak break ni. Tak, H1 break macam ni. Macam tu ada break ni. Macam ni dah ada break. Sama macam M30, M15. Itulah. Puak Cik dah analis lebih awal lah guys. Kita lambat lah. Okay, macam ni market retrace kan. Nampak ni, dia dah breakout. Potensi lah dia pergi area-area sini. So, kalau nak ambil dulu pun boleh. Nak ambil sikit. Saya suka macam tu. Dah profit, ambil besarkan sikit capital. Dah profit besar. Tapi kalau ada setup yang betul-betul kita boleh tekan kau. Macam marah bunyi. Tekan kau. Biasanya saya alihkan lah akaun ni. Saya pergi dekat akaun micro ni. Saya pergi dekat akaun standard ke, akaun professional ke. Dekat situ kita cari setup kawan-kawan. Macam ni, dia dah buat direction dah ni. Okay, situasi market macam ni. Bullish, dia dah buat direction. So direction yang dia buat ni adalah market sebenarnya dia cuba naik ke atas. Daripada dia jatuh. Kalau tengok MA50 ni kat sini. Dia try MA50, dia jatuh. Tak lepas support. Kemudian dia breakout MA50. Dia starting breakout je. Bermakna dia dah ada hala tuju. Hala tuju dia nak naik ke atas. So bila nak naik ke atas, kita dah boleh tengok apa? Kita dah boleh tengok dekat mana market potensi pergi. So market potensi pergi dekat MA50, potensi pergi dekat area resistance. Dekat H1 pun ada area resistance. So potensi lah. Itu tempat yang potensi market pergi. So bila ada tempat potensi market pergi, kita boleh tambah lagi entry. Cari tempat ada entry buy lagi. Tambah lagi entry. Cari tempat ada entry buy lagi. Macam itulah cerita dia. Yes, dia bukan Giordano, Dow Jones tengah positif penangan Apple launching. Dia bukan macam ni. Okey. Korang nampak tak situasi daripada awal tahun, market buat kejatuhan. Okey, betul tak? Bila market buat kejatuhan, kan? Secara tak langsung sebenarnya apa? Investor sedang tarik duit dalam
Maksudnya buat kecarian aset. Dengan kata lain panic selling. Diorang sell semua yang diorang ada profit. So amount sekarang yang investor pegang lama. Amount yang ada ni perlu berkembang. So nak berkembang macam mana? Dia invest dekat gold, dia invest mungkin dekat masuk dekat USD sebab USD naikkan interest rate kan. So mata wang naik. So dekat sini duit yang banyak dekat capital yang banyak dekat dekat institution ni mestilah dia nak letakkan sesuatu tempat yang biasanya profit ataupun make sure mesti profit. So bila iPhone launching secara tak langsung memanglah investor berebut-rebut lah untuk invest dekat iPhone. Sebab dia tahu kalau iPhone keluar je kan orang beratur lah beli. Betul tak? So bila orang beratur beli iPhone, itulah peluang investment yang paling banyak. Dan kemudian dapat dividen. Kalau iPhone terjual kan orang yang beli stok dekat Apple, dia orang akan dapat dividen. Mungkin dividen tu akan lebih tinggi. So dia orang punya duit yang dia orang tahan lama tu, dia bubuh dah dekat sini. Apa man bagus. Boleh? So naik lagi, kita dah dapat direction kan? Kita nampak okey makin lagi ke sini. Tambah lagi sikit, tambah lagi sikit, tambah lagi sikit, tambah lagi sikit. Sorry to say, pancake tu kenapa? Pancake siapa? Flip line pancake tu siapa tu? Okay. Re-entry buy dah tadi. Dia sikit je kat sini tadi. Saya tengoklah kat sini. Sikit sangat. Dia bagi kat sini. Ni re-entry buy dia. Dekat zone breakout ni. Zone breakout ni. Breakout area resistance. Kemudian dia re-entry kat sini. Tapi kan siapa nak TP? TP dah dulu. Dah banyak sangat dah tu. Tapi yang bawah-bawah ni sayang pula kan. Kalau market pergi sampai beribu-ribu pip, kan nak TP sekarang. Bila lagi nak dapat market kat bawah, market kita nak fokus buy je sebenarnya. Tapi selalulah dari ke atas, waktu itulah terhigi-higi nak buy. Kan? Tapi AD steady lah. AD yang steady. AD buy, sell pun dia sapu. Dia dah buat insurans banyak lah. Seorang si pun bagi signal dengan reason apa-apa tak. Tagline flip live pancake. Oh ya ke? Okay. Sorry lah saya ni lah. Dia ada buat live trade tak? Okay. Untuk korang yang nak join kelas, boleh daftarkan ni. Okay. Siapa yang sekarang secara personal, siapa yang ada masalah sikit, bukan apa, siapa yang ada masalah ataupun perlukan sedikit bantuan ke, boleh PM saya, Iman TL. Adalah ada lebih-lebihan sikit. Kalau masalah korang tu serius ke, saya bolehlah bantu sikit-sikit. Aku lost info kan. Lama Aizat dah dekat tepi. Aizat, geng, Aizat dah minta dulu dah. Saya tak boleh nak tolong lah. So, kalau korang yang ada masalah, terdesak. Siapa-siapa yang ada terdesak yang perlukan. Misal kata korang ada kenalan, cikgu, saya ada kenal dengan ibu tunggal ni. Dah lama saya nak tolong dia kan. Saya nak tolong dengan diri sendiri, saya tak mampu. Tapi cikgu boleh tak tolong saya kan untuk adakan duit kan supaya ibu tunggal tadi saya halalkan dia untuk saya. Tak ada. Tim kalau yang bukan Tim Danok pun dari cikgu. Boleh, masa saya. Siapa nak ilmu trading boleh join kita punya road tour lah. Road tour boleh join. Iman TL. Dekat Telegram tulis Iman TL. Saya kena dengar masalah korang semua. Saya tak nak layan masalah korang. Tapi kalau saya dengar serius, tak banyak pun. Dalam RM5, RM10 boleh lah tolong. Tak banyak pun. Tolong growkan akaun. Alamak. Saya buat tolong growkan akaun ni dah banyak sejarah. Dia penat. Penat. Saya kalau orang bagi duit pinjam saya nak pinjam duit dengan orang, saya pinjam duit dia, kemudian saya grow akaun. Kemudian kalau saya trade, akaun grow, saya pulangkan balik, biasanya saya akan pulangkan terpulang pada saya, kadang nak bagi lebih ke, kalau terkurang ke, bagi kurang ke, tengok keadaan. Kadang bagi terlebih sikit, RM1, RM2 boleh lah.
Oi, nak join semua road tour boleh. Korang sebagai driver, kita orang boleh perlukan driver. Nak driver tak? Nak jadi driver tak? RM88. Grab boleh RM88. Sebab apa jam? Oh ya ke? Kalau per hour dia jadi mahal kan? Oh ya ke? Kereta tak bergerak. Patutlah. Banyak pula nak jadi driver. Kereta ada satu je guys. Saya cuma recovery loss je sempat. Okey, macam ni masih retrace kan? Okey, retrace. Okey. So, apa yang kita nak tunggu sekarang adalah tempat market breakout. Ingat tu. Tempat market breakout. So, kita nampaklah kat sini tempat market breakout. Okey, dekat sini ada satu tempat market breakout. Dekat sini pun ada tempat market breakout. So, saya berharap dia ada sampailah dekat tempat market breakout. Tapi kalau rasa macam nak terlepas, takutlah terlepas cikgu. Bolehlah entry lah kecil-kecil sikit. Entry kecil sikit. Turun lagi, entry lagi. Sebab macam ni, situasi macam ni adalah market dah buat direction. Sebab apa dah buat direction? Sebab dia dah breakout resistance ni. So bila market dah breakout area resistance, dia dah buat direction nak naik ke atas. So naik ke atas ni mesti ada hala tuju dia. So hala tuju yang kita nampak, okay, macam ni. Kalau saya open time frame H1, saya nampak market akan pergi ke sini, area sini. Ni adalah area support become resistance. Okay, yang kedua, market potensi pergi ke arah resistance sini. So kalau kita open dekat candlestick, dia akan nampak macam tu. Kan jelas tu. So market nak naik, mesti dia ada hala tuju dia. So dengan hala tuju tu lah kita boleh fokus satu entry je sebenarnya. Kalau kita faham hala tuju nak ke mana, dia boleh fokus satu entry, fokus satu entry, fokus satu entry je. Nak cari setup pun cari setup buy je. Cari engulfing buy, bullish engulfing, macam-macam lah cari setup pin bar untuk buy, semua cari ke arah buy saja. Sebab bila kita tahu arah market. So macam ni, macam saya memang saya mula-mula sell tadi. Saya sell siap kat bawah ni, kat pucuk ni saya sell tadi. Kemudian market buat kenaikan, saya cut loss. Jangan risau, sebab dalam indeks ni, selagi kita ada duit untuk entry, selagi itulah kita boleh grow account. AD, daripada berapa dolar je, berapa JBP je. Kan? Baru-baru ni memang kita ada kawan yang ada tinggal 1 JBP. Account dah cut loss, kemudian ada 1 JBP lebih, entry, account tu boleh grow balik. Kan? So jangan risau, yang penting kita faham apa yang kita buat. Okay, saya ingat ni saja sesi kali ni. So untuk siapa yang menang tadi, saya punya soalan tadi, boleh PM saya. Nanti pukul 12.30 lah saya boleh buat ni. Saya boleh landingkan lagi draw. Sebab saya punya tu dah limit, 30k dah limit dah saya punya transfer. Okay, Telegram nama Cikgu Iman, Iman TL. Siapa Telegram saya tulis Iman TL. Letak tulis macam ni, dash ataupun ni Iman TL. Tulis huruf besar. Ni. Tapi ini untuk masalah, siapa ada masalah lah. Tapi korang janganlah semua PM saya cerita masalah. Ini kalau saya rasa boleh bantu, saya bantu. Itu pun hasil daripada lebih-lebihan, duit profit, apa semua. Kan? Lebihan yang ada sikit-sikit. Kalau masalah dengan awet, boleh bawa awet itu jumpa saya. Tak ada. Tak ada. Korang yang mandai ada masalah dengan awet, bawa saya. Jangan ni Cik Wan, sorry Cik Wan. Cik Wan tengok dah malu saya. Cik Wan ni dah lah panggil saya ustaz. Aduh. Saya nak hantar. Okey. Rukiahkan dia. Saya rukiahkan dia. Okey semua. Jadi apa yang penting dalam trading ni adalah kita faham apa yang kita buat. Kita cut loss, kita faham apa kita buat. Kita tukar position pun kita faham sebab apa kita perlu tukar position. Semuanya kena faham. Jadi bermakna kalau korang follow, misal katalah, okay, ada signal sell, contohnya masih hold sell. Korang kena faham sebab apa kita hold sell, sebab situasi market sekian. Sebab tu korang hold untuk sell dan market potensi pergi sampai ke support lagi. Ada reason. Tapi
ada satu ketika reason yang kita target tu boleh batal di reason tu dengan sebab apa? Dengan sebab market buat sekian. So benda ni kena ada, kefahaman ni kena ada dalam sistem trading korang, baru korang akan buat benda ni dengan agak tenang sikit. Dia tak terlalu kelang kabut sekejap sell, kejap buy, kejap. Guys, tengok dia bagi area entry kat sini je. Ni nampak ni. Kat sini je. Dia tak bagi kat bawah. Tak jadi ni guys. Saya benda-benda macam ni menguji keimanan ni guys. Kita masuk flat 5 sikit. Tapi kita kat loss lah. Kalau sampai sini kita kat loss. Line biru tu MA50. MA50 ni nanti kita dalam sesi kelas face to face ni saya akan terangkan lebih detail fungsi MA50. MA50 ni sebenarnya adalah confirmation. Sabar start tu. Mana boleh. Ini area entry dia bagi macam ni je. Kan? Bagilah jauh sikit. Macam ni kan. Market dia tak nak ikut cakap. Kan? Ini saya nak mula bercakap dengan candle ni. Macam buat dengan hantu. Hello candle. Candle. Bagilah naik sikit atas sikit. Naik lagi lah sikit. Okey dah semua. Okay, terima kasih yang join sesi live trade kali ni. Okay, kita akan adakan kelas. Kelas ni percuma, tapi korang perlu bayar yuran komitmen sebanyak RM100. Sebab apa? Nanti bila kita orang dah booking hotel, dah booking tempat, booking makan, tiba-tiba ada yang tak datang, so kita akan mengalami sedikit kerugian kat situ. Rugi, membazir, makanan buang. Jadi perlukan yuran komitmen supaya dengan yuran komitmen tu, korang mesti datang juga. Okay? So, nanti link saya akan bagi dalam grup. Dapat baju yang topi tak? Topi mungkin akan dapat, insyaAllah. Mungkin akan dapat. Nanti saya akan tanya dengan Aizat. Kalau ada lebihan, sebab Tradefield join apa trade spare ni tak jadi. So mungkin ada lebih-lebihan, insyaAllah. Okey, Amin. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua yang join. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak join Telegram Trade Community? Okey, Saiful Nizam. Saiful Nizam boleh PM dekat PM saya. Boleh PM saya. Iman TL tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.